Alhamdulillah, semua Alhamdulillah para pendengar IKIM yang dimuliakan. Saya terus mengajak untuk kita meletakkan rasa syukur kita yang tak henti, terus bersyukur dan terus bersyukur atas apa yang Allah sedang kurniakan kepada kita. Dan balik kepada masalah tahsinul ibadah, dan kita fokuskan dalam ibadah ini ialah perkara solat yang menjadi keutamaan dan sangat penting. Kalau kita tengok baginda meletakkan solat ini seperti kepala kepada badan, seperti tiang kepada binaan, dan kepentingan solat amat besar. Jadi untuk itu, apa yang perlu kita faham ialah kita ada 4 jenis solat yang dituntut. Satunya dipanggil solat yang berbentuk fardu ain, yang kedua solat yang fardu ain, dan yang kedua solat yang berbentuk fardu kifayah. Yang ketiga solat sunat. Yang keempat ialah solat haram atau solat haram. Fardu dia ada 2, fardu ain dan fardu kifayah, sunat, makruh dan haram. 4 jenis solat. Jadi solat fardu 2, fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian solat sunat, solat makruh dan solat haram. Jadi walaupun kita kata ini solat, macam mana sampai boleh jadi haram? Bukankah kita tahu di sana Allah kata fawailun lil musallin, celakalah bagi orang yang solat. Mana orang solat pun dikira celaka, mana yang tak solat lebih celaka lagi lah. Jadi begitu sekali kedudukan solat. Maka dia ada 4 kategori: fardu, sunat, makruh dan haram. Fardu ada 2, satu fardu ain, satu lagi ialah fardu kifayah. Saya tumpukan yang pertama, fardu ain. Solat fardu ain yang pertama ialah solat hadir, iaitu 5 waktu sehari semalam. Ini suatu yang tak dapat tidak. Kita mesti lakukan tanpa ada alasan-alasan apapun. Kita wajib, kerana dengan 3 syarat. Pertama, syarat dia ialah kita seorang Islam. Yang kedua, syaratnya ialah kita seorang yang sudah baligh. Yang ketiga, kita masih berakal. Dengan 3 syarat ini, maka solat fardu ain yang dipanggil solat hadir ini suatu yang wajib kita lakukan, dan kalau tidak, ianya menjadi satu dosa, dan dosa yang amat besar. Diletakkan kategori dosa dia selepas syirik, meninggalkan solat dengan sengaja. Jadi dengan sebab itu kita fokuskan bahawa solat hadir yang 5 waktu ini, yang dikendaki pada waktu-waktunya, adalah suatu yang tak dapat tidak. Apapun tugasan kita, tetap kita kena melakukan solat. Yang pertama kita kata solat hadir ataupun solat di mana kita berada 5 waktu pada waktunya adalah suatu yang wajib. Sehingga kalau kita buat sebelum waktu, maka itu adalah satu dosa besar. Sama juga kalau kita buat di akhir waktu, dah habis baru kita buat dengan sengaja, itu juga dosa besar. Cuma beza, sebelum waktu langsung tidak sah, adapun akhir waktu sah bersertakan dengan dosa. Yang kedua ialah solat musafir. Yang ini yang kita kata solat qasar, solat jamak, solat safar. Yang ketiganya ialah solat Jumaat. Ini pun solat wajib bagi mereka yang sama ada dia muqim atau mustautin, maka solat adalah wajib, solat Jumaat. Seterusnya solat khauf. Ini solat kalau dalam medan perang. Cuma kita di Malaysia ni tidak ada peperangan, dan insya-Allah kita harapkan tidak ada peperangan, dan kita tidak mengharapkan peperangan. Jadi solat itu tak ada kita di Malaysia, itu solat perang. Jadi solat dipanggil solat khauf. Kemudian di sana ada lagi solat dipanggil solat qadha. Solat qadha adalah juga solat yang wajib. Kalau kita tidur sehingga membuatkan
terlepas waktu. Jadi kita tidak boleh anggap kalau dah lepas, lepaslah. Tak, kita kena qada. Kerana kalau kita tengok baginda sebut, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidur atau lupa daripada solat, dia tak jaga-jaga pukul 8, ataupun sibuk dengan sambut menantu, kenduri kenara, terlupa sampai zuhur pun tak buat. Bila dia sedar, dia kena ulang balik solat, dia kena qada. Ini alasan yang dimaafkan syarak, kena qada. Betapa hal dengan alasan-alasan yang tidak ada munasabah, leka, lalai, itu kena qada. Di sana juga ada solat i'adah, solat ulang. Kita dah buat, ulang semula. Macam mana boleh kita ulang? Katakan kita buat, kita mengharapkan solat berjemaah, tiba-tiba pergi, tak ada orang kat masjid. Kita pun buatlah solat. Habis selesai, kebetulan ramai pula datang untuk melakukan solat yang sama. Maka kita diminta pula menjadi imam. Maka di sana dipanggil solat ulang. Dan ada juga lagi solat dipanggil solat sakit. Dalam keadaan kita sakit, kita tak terdaya lagi dah nak berdiri lurus, kita duduk. Duduk pun kita tak boleh, terpaksa kita sambil mengiring, sambil kita tidur terlentang pun kena solat. Ataupun di sana solat gharik dipanggil, kita diambang lemas, sedang lemas dengan keadaan kita tak pandai nak berenang. Waktu solat masuk, kita pun kena solat. Ataupun lagi satu dipanggil solat ma'zur, solat orang yang uzur, orang yang kita kata dia tak ada daya dan upaya, tetapi akal masih waras. Dia masih ingat, dia boleh sedar, tapi tak boleh buat apa dah. Mulut mungkin tak boleh nak buka. Maka masih lagi wajib dia melakukan solat.